أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. صدق الله العظيم. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur dengan peluang yang Allah berikan dengan penuh keceriaan membaca hidayah kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Kita bertuah pada hari ini untuk mengulang kaji halaman 95 hingga 99 sebagaimana semalam kita berbincang dan mengulang kaji bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Abdul Khair bin Jalil. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz ya. Ke My Quran Time ya, teratak kami bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Rasa semangat ni Ustaz. Hari ini semangat masa bersama Syekh Al-Qari kita. Masya-Allah. Walaupun dalam keadaan kita ada banyak cabaran Ustaz ya dalam negara kita, dalam dunia sekarang, Allah mengingatkan dalam ayat yang dibacakan tadi, wala tahinu, janganlah engkau rasa lemah fi batira'il qaum. Kalau ada perkara-perkara, kalau dalam konteks zaman dahulu ini, bila ada kaum yang tidak melaksanakan intisari iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam peperangan di mana umat Islam mungkin cedera, mungkin luka di sana sini, tetapi Allah mengingatkan bahawa sebenarnya kalau kamu cedera, kamu sakit, mereka pun sakit, tetapi bezanya adalah kita ada Allah tetapi mereka tidak ada sesiapa yang mereka harapkan kecuali ego, kecuali syirik, kecuali kufur yang mereka tunjukkan. Dan Allah mengetahui amat bijaksana ya. Allah boleh mengajar kita strategi menghadapi cabaran. Kalau zaman sekarang ini Allah boleh bagi, dan Allah bijaksana memberikan apa sahaja kepada kita umat Nabi Muhammad pada hari ini. Dengan cabaran COVID-19, dengan cabaran apa sekalipun, kita tahu yang paling bijaksana, yang maha bijaksana adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan membaca daripada halaman 95 hingga 99 dan diskusi tentang ilmu tajwid kita, tentang bacaan Al-Quran. Jadi kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran dibacakan oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dahulu. Silakan Ustaz ya. Oh, saya baca Ustaz. Baca dulu Ustaz sebelum kita dengar halaman demi halaman bersama dengan Ustaz Abdul Khair. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul yang saya kasihi dan yang saya hormati juga tetamu kita pada hari ini, Al-Fadhil Al-Ustaz Abdul Khair bin Jalil. Sahabat saya dan juga idola saya juga Ustaz. Nafas yang panjang,
Suara yang tinggi Ustaz, tertanam saja kita dengar sekejap lagi Ustaz. Ya. Sahabat-sahabat penonton pun nak dengar, tak sabar tu. Terima kasih Ustaz Abdul Khair kerana sudi berkunjung ke teratak kita pada hari ini dalam sesi ulang kaji ini. Dan seperti biasa kita nak mula Ustaz Abdul Khair dan juga sahabat-sahabat penonton sekalian pertemuan kita dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mari kita sama-sama baca insya-Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Sadaqallahul Azim. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi untuk kita selalu mengingatkan kepada kita ya, kita ulang kaji pada setiap hari sebenarnya dengan 17 kali kita membaca Al-Fatihah, dan kita mengulang kaji pada hari ini halaman 95 hingga 99 berkaitan dengan hidayah yang kita mohon adalah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Salah satunya ialah kita tidak akan menyokong kepada pengkhianat. Ya, itu istilah yang digunakan pada hujung ayat 105 ya, wala takul lil khainina khasima. Ini ada kaitan dengan kisah Tu'mah bin Ubairiq ya, iaitu seorang Islam ya, register daftar Islam, tetapi bila dia mencuri dan dia melemparkan baju besi kepada seorang Yahudi, dan pada waktu itu dia menuduh kepada si Yahudi ini, kaum-kaumnya juga ya, Bani Zafar menuduh bahawa Yahudi ini yang mencuri. Nabi hampir terpengaruh, tetapi sebenarnya di dalam Islam keadilan adalah untuk segalanya, untuk semua manusia, bukan sekadar untuk orang Islam ataupun untuk geng kita sahaja. Yang itu yang tidak ada pilih bulu, tidak ada pilih jerung lepas, yang ikan bilis tak lepas, bukan, itu bukan kaedah daripada Islam, bukan kaedah orang yang beriman. Dan Allah mengingatkan kepada kita tentang bahaya menyokong kepada pengkhianat yang tidak menunaikan amanah walaupun orang Islam. Jadi kita bersama dengan Ustaz Abdul Khair Ustaz ya. Terima kasih Ustaz membacakan tadi, dan Ustaz Abdul Khair adalah Johan Antarabangsa, tilawah antarabangsa 2019 dan antarabangsa di Kuwait Ustaz ya, tahun 2016. Jadi mungkin sebelum kita meneruskan bacaan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, kita nak berkenalan sikit tentang taranum ini sebenarnya ya, bacaan yang bagus, taranum dan bila cakap tahun 2019 ni memang rezeki betul tahun 2019 Ustaz ya. Tapi kita tahu bahawa musabaqah membaca al-Quran ini sudah bermula awal di negara ini, dan tokoh Johan antarabangsa yang kita nak berkenalan hari ini lah Ustaz ya. Kalau Ustaz Abdul Khair boleh berkongsi sedikit sejarah ini. Okay. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dua orang ustaz yang saya kasihi, Ustaz Fazrul dan Ustaz Tirmizi, sahabat anak, alhamdulillah, dan penonton-penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkenaan dengan ilmu taranum, kita kata sejarah. Jadi kita kata dunia taranum ni sudah berlakulah ataupun terjadi sekian lamalah di negara kita. Maksudnya bermula merdeka tu sudah ada dah. Dan benda ni pun sebenarnya dari sebelum tu lagi. Cumanya dia nampak mula kita kata bersinar ataupun ni di negara kita. Bermula kalau kita tengok antara tokoh yang kita boleh ambil pada hari ini, iaitu Ustaz Tuan Haji Maksum kan, Ahmad bin Maksum, ataupun lebih dikenali sebagai Mat Pergau. Orang Kelantan. Dia orang Kelantan. Alhamdulillah, lahir tahun 1916. Nah, kalau ikut pada sejarah dia lahir pada tahun 1916 di Pergau, sebab tu namanya Maksum Pergau. Kita panggil lakop lah Ustaz tak? Panggilan dia. Dia meraja tu. Jadi
Beliau ni kira antara orang yang awal lah yang mempelajari ilmu tarannum secara mendalam. Sebab tu kalau kita tengok dia mula belajar di pondok dia, mendalami ilmu tarannum dengan dengan Haji Yusuf Kedondong dia panggil. Tok guru pertama dia lah, antara tok guru dia yang awal. Kemudian beliau ke Mekah selama lebih kurang dalam 5 tahun dan belajar dengan juga ilmu, mendalami ilmu tarannum dan ilmu Al-Quran dengan tok guru di sanalah. Antaranya yang kita boleh tengok Syekh Ahmad Hijazi Al-Faqih Al-Makki, contohnya Syekh Abdul Samad Fidal dan yang lain-lain lah, selama lebih kurang 5 tahun di sana. Kemudian menyambung pengajian juga dalam bidang Al-Quran ini di Mesir, dan antara tokoh-tokoh yang dia belajar rasanya sebelum ni ada diceritakan tentang Syekh Mahmud Khalil Khusari. Antara Fatihah Ustaz baca tadi tu. Ya. Sebiji dia kata. Sebiji dia. 0.5%. Baik, itu antara tok guru dia, Syekh Mahmud Khalil Khusari. Kemudian Syekh Taha Fashni, itu antara tok guru dia di Mesir. Dan dia menghabiskan masa yang agak lama di Mesir, lamalah kita kata. Lebih kurang 15 tahun di sana mempelajari dan mendalami ilmu Quran dan tarannum. Kemudian balik dan jadi johan antarabangsa, alhamdulillah. Itu kita kata kisahlah, sejarah seorang qari yang tokoh. Dan alhamdulillah beliau pun kalau kita tengok berjaya melahirkan ramai lagi tokoh-tokoh qari dan qariah di Malaysia kita, alhamdulillah. Antaranya siapa tu? Syekh Ustaz Haji Abdul Rahim pernah belajar, dan yang saya tahu Hajah Faridah Mat Saman pun pernah belajar dengan insya-Allah. Saya pun sempat tadi semak di internet ada, walaupun tak banyaklah macam qari-qari yang lain, tetapi ada satu dua itu subhanallah walaupun teknologi pada waktu itu taklah sehebat sekarang, tetapi bacaan itu kita dapat dengar mempunyai kesan mendalam. Dan inilah latar belakang tentang taranum, dan juga kita nak berbincang lebih lanjut lagi tentang tajwid pada hari ini, agar bacaan kita adalah bacaan yang terbaik yang kita belajar, agar ia memberi kesan kepada hati kita juga. Kita nak teruskan dahulu pada halaman ke-96 bacaan kita nak melihat, kalau tadi kita berbincang tentang jangan sokong kepada orang yang khianat, dan disambung lagi kisahnya ini pada halaman 96, dan Allah mengingatkan kita tentang siapa yang beramal dengan keburukan ataupun menzalimi diri sendiri, kemudian beristighfar, Allah akan mengampunkan. Tetapi kalau dia buat tidak dia minta ampun tapi dia pergi baling, bukan baling, dia pergi tuduh pada orang lain, istilahnya yarmi bihi bari'a, faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Allah kata bahawa sebenarnya ini adalah pembohongan yang besar, fitnah yang besar, dan ini adalah dosa yang nyata. Jadi ini pelajaran daripada Tu'mah bin Ubayrik ini, agar kita tidak mengulang. Kalau katakan ada kesilapan, kita mengaku, kita mungkin tersilap, tapi jangan sampai kita mengkambing hitamkan orang lain. Jom kita baca bersama daripada ayat yang ke-110 hingga 113, 110 hingga 113 daripada halaman 96 bersama dengan Ustaz Abdul Haim. Saya baca saya. Ya, ini Ustaz je baca ni. Kita nak dengar Ustaz Baik, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم
منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 110 hingga 113 sebagai ulang kaji kita. Harapnya pada tuan-tuan bila Ustaz Abdul Khair membaca tadi ada beberapa kata kunci yang kita sudah faham ya. Contohnya pada ayat 110 itu barang siapa yang beramal su'a ya, iaitu kejahatan yang merugikan ataupun yadhlim nafsahu ya, zalim yang menzalimi diri kita. Beza su dan juga yadhlim ini, su ini buruk yang seperti bangkai ya, maksudnya memang tak best pun ya, buat maksiat ataupun buat dosa tetapi ia tidak membawa apa-apa kemanisan ya. Salah satunya ialah contoh kalau orang membawang katanya ada manis lah ya, bukan mengumpat ya. Kalau mengumpat katanya manis tapi sebenarnya tak dapat apa pun, tak dapat harta ke, tak dapat duit ke. Kalau katakan yadhlim ini contohnya mencuri ke, terlibat dengan sesuatu yang mungkin dia rasa dia dapat harta walaupun sebenarnya itu adalah satu kezaliman. Jadi dua-dua perkara ini kalau diikuti dengan istighfar maka Allah menyatakan yajidillah ghafurur rahim. Allah itu memang Maha mengampun, Maha penyayang. Ada harapan Ustaz ya. Dan Allah beritahu ini kerana apa? Merujuk pada kisah Tu'mah itu sebagai satu contoh, maksudnya ada peluang ya, tetapi jangan sampai dah buat silap tapi pergi tuduh orang lain pula yang menjadi sebagai kambing hitam ya, maksudnya sebagai macam Yahudi tadi tu, dia pula yang kena pasal Bani Zafar ini cakap bahawa dia Yahudi, dia selama ni memang dah musuh kita, jadi tidak mustahil dia juga yang mencuri, padahal dalam Islam keadilan itu adalah untuk semua. Jadi ini pelajaran yang kita ambil daripada halaman 96. Dan nak buat komplot seperti Tu'mah bin Ubairik ini bukan dia seorang-seorang sahaja buat, tetapi dia berkomplot dengan kaumnya, mereka berbisik-bisik. Istilahnya adalah najwa. Kita akan belajar selepas ini ulang kaji pada halaman 96, tapi kita nak kembali pada Ustaz Abdul Khair. Mungkin Ustaz Tarmizi ada perbincangan tadi, nampak macam ada soalan banyak tadi pada Ustaz Tarmizi. Silakan. Subhanallah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Abdul Khair dan juga sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Di permulaan tadi kita dah dengar Ustaz Abdul Khair tadi yang permulaan tadi Ustaz baca tadi mujawad dengan bacaan taranum Nahwan Nahwan. Dan sebentar tadi ayat yang ke-110 hingga ayat 113 Ustaz Abdul Khair baca bacaan saya murattal dengan, kalau tak silap saya Ustaz Safas dan Ustaz Abdul Khair taranum Sikah betul. Subhanallah, bacaan yang sangat menarik sekali yang saya tertarik tadi pada ayat ke-113 tu ada tinggi suaranya, ditekan suaranya, subhanallah. Itulah kehebatan ataupun kefasihan membaca Al-Quran, subhanallah. Cumanya barangkali saya dan juga para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran semua nak tahu jugalah Ustaz Abdul Khair, ketika di awal dulu Ustaz, di awal penglibatan Ustaz dalam bidang Al-Quran lah, ataupun masa belajar dululah. Mana ada dua soalan ni. Yang pertama di peringkat belajar dulu, Ustaz Khair sendiri apakah topik ataupun aspek dalam ilmu tajwid ni yang paling mencabar sekali, yang kalau kita kata susah nak kuasailah, mungkin boleh kongsikan kami yang pertama. Dan yang kedua, Ustaz Khair sendiri memang terlibat secara direct, secara terus dengan lapangan lah, maknanya kelas pengajian Al-Quran. Dua peringkat remaja, maknanya pelajar universiti, Ustaz di Universiti Islam Antarabangsa, dan juga terlibat juga dengan kelas-kelas pengajian di peringkat dewasa. Jadi mungkin boleh kongsi dengan kami cabaran ataupun bagaimana perjalanan dua kelas ini. Di peringkat remaja apa cabaran dia, di peringkat dewasa apa pula makali cabaran dia. So maksudnya ada dua soalan terus saja. Okey, gabung terus Ustaz. Jadi tak payah soalan lepas ni. Kita kena jawab. Baik. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Baik.
Yang pertama tadi soalan berkenaan dengan kita kata part ataupun topik yang sukarlah. Nah, pada Ana kalau kita belajar ilmu tajwid ni, nah, yang susahnya dia dua benda yang paling susah. Nah, kalau dengung panjang itu kita biasa kan. Sebab secara asasnya perkara itu diajar pada kita bermula dari kecil. Asal kita mula belajar Quran, okey, mak kita kata, tok guru kita kata, mak ayah kita ke ustaz ustazah kita kata, kat sini 4 harakat, 6 harakat kan, 2 harakat. Jangan panjang kat sini, tak boleh. Ni dengung, dengung yang macam mana tu kita tak dibagi tahu lagi. Tak dibagi pendedahan. Cuma secara asasnya benda tu kita tahu. Tapi yang susahnya bila kita belajar tajwid ataupun kita belajar Quran ni ialah yang saya nampak dua perkara. Yang pertamanya berkenaan dengan sifat dan makhraj. Dan benda ni memang kita ditekankan, ramai ustaz yang saya rasa sebelum ni pun menekankan tentang berkenaan dengan makhraj dan sifat. Sebab apa? Sebab kita nak mengubah kita punya lidah tu. Nak ubah lidah Melayu tu. Nak ubah lidah Melayu, lidah Jawa, lidah macam-macam lah Malaysia kita ni kan, dekat Malaysia ni. Kalau kita kata macam-macam dialek. Contoh sikit tak? Contoh sebab saya orang Jawa. Saya orang Jawa. Antara kita kata kalau dulu dekat kampung kan, ni marah orang Jawa kat saya ni. Tak boleh balik kampung apa ni Ustaz? Balik kampung. Tapi kita nak belajar. Belajar kan. Contohnya, biasanya kalau dululah kita kata yang ketara, contoh macam kita kata sebutan huruf dad. Tak sebutan huruf dad. Ada kalau orang Jawa ni dia bunyi walada. Dia bunyi tebal lah, tapi dal bunyi tebal. Contoh. Ni sebab saya buat saya buat perbandingan dengan sebab saya orang Jawa kan Ustaz kan. Jadi masa dulu Ustaz memang sebut pun lebih orang gitu jugalah. Dulu sebab saya masa kecil-kecil dulu kita memang tok saya alhamdulillah almarhum orang kalau kat kampung tu orang panggil Kiai Haji Saleh. Dia memang saya mula belajar Quran dengan dia dari umur 3 tahun. Subhanallah. Kalau Ustaz tengok saya punya sekarang, kita ceritalah kan. Kalau tengok sekarang, Ustaz tengok fizikal saya sekarang tak sama dengan saya dulu. Sebab saya dulu saya ada satu kekurangan lah orang kata panggil. Dulu mata saya tak berapa okey. Jadi apa tok saya buat, apa tok kalau kat orang Perak dia panggil opah. Opah. Apa tok dengan opah saya buat, dia pun digunting makcik saya lah. Makcik saya kalau tengok dia kata, dia antara orang yang menjaga saya, mengajar saya. Dipotong manila cut tu, manila cut dia potong besar-besar, dia tulis huruf. So maksudnya kita simpan. Habis belajar simpan bawah tikar. So dibuat bentuk besar-besar sebab besar masa tu penglihatan saya sangat terhad. Huruf tu ditulis besar-besar. Jadi dia ajar pada kita cara menyebut huruf. Dan saya bila mula belajar Quran, saya suratul Fatihah tu memang kalau baca tu tok saya dia memang dia akan tengok sebiji huruf yang saya sebut. Dan dia ajar macam tu. Maksudnya kalau salah memang dia marah tu. Kecil-kecil bayang ustaz kecil-kecil kena marah. 3-4 tahun kan yang kita tak kerti apa dah dia marah. Jadi kita terbiasa macam tu. Jadi alhamdulillah lah maksudnya dengan pendedahan yang kita dibagi pada kita. Jadi sedikit sebanyaklah masalah macam tu tak berlaku pada kita. Tapi yang biasa pada masyarakat kita nampak kalau dia sebenarnya dalam setiap orang kita kata macam orang Jawa dia ada masalah ni. Negeri pun sama ustaz kan. Kalau kita kata orang negeri orang Kelantan masalah gini, orang Perak gini pula, orang Perak lah, orang Terengganu gini pula. Walaupun dia banyak ikhfa kan. Ikhfa dia macam mana pula? Semua. So itu maksudnya kita kata masalah yang pertama dari sudut makhraj dan sifat. Sebab kita nak mengubah dialek kita, lidah kita daripada lidah Melayu lah kalau kita lidah Melayu, lidah segala kepada lidah Arab, sebutan Arab. Yang keduanya berkenaan dengan waqaf dan ibtidak. Waqaf ibtidak. Yang maksudnya benda ni kalau kita nampak macam tak ada apa, kecil, tapi sebenarnya besar. Sebab bila kita waqaf pada tempat yang tak betul dan ibtidak pada tempat yang betul, maksudnya akan berubah. Dan itu maksudnya bila kita nak faham, nak mahir tentang waqaf ibtidak, maka secara tak langsung ada ilmu lain yang perlu kita belajar. Ilmu tafsir, kita kena faham, memahami maksud. Itu yang saya nampak. Itu dua perkara lah yang dua perkara highlight kan. Dan kita ada lagi satu soalan yang bawakan tadi kan. Tapi tak apa, sebelum kita berehat dahulu ini, kita nak kongsikan tentang pengumuman tentang yayasan tentera. Mari sama-sama kita saksikan.
iaitu tabung Yayasan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Ini sebagai satu usaha di kalangan tuan-tuan kita bersama menyumbang, membantu, mendoakan kepada para pahlawan kita yang sudah berjasa kepada negara ini untuk kita sama-sama bantu, dan harapnya dengan sumbangan mereka kita juga dapat teruskan keamanan, terus dapat bersama dengan Al-Quran dengan aman. Dan kita nak tahu macam mana cabaran mengajar untuk remaja, belia dan juga orang dewasa. Sebentar lagi My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الله يا رب. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Bacaan ayat 114. Kita nak dengar lagi satu ayat lepas ni, Ustaz. Ayat 115. Subhanallah. Ustaz Khair tadi dah baca Nahawan mula-mula tadi. Kemudian Ustaz Khair baca Sikah, Ustaz. Sikah. Dan yang baru sekejap tadi Ustaz Abdul Khair baca dengan Taranum Rasa. Tepat sekali, Ustaz. Subhanallah. Maksudnya apa? Tegas ke macam mana, Ustaz? Tegas, Ustaz. Ras ni dia sifat dia agresif. Agresif. Jadi kita kata bahasa mudahnya agresif. Agresif. Dia lincah. Lagi Lincah. lincah. Dan sebenarnya isi tadi pun basically orang yang nak pergi berbisik-bisik tu dia kena lincah juga, Ustaz ya. Dan lincah yang bagus, Lincah dan yang licik, Ustaz. lincah dan licik ya. Jadi Allah benarkan kalau kita nak berbisik ini tak benar dibenarkan kecuali 3 perkara saja. Lincah dan licik untuk mengajak orang kepada sedekah, okey. Ataupun ke arah kebaikan, ataupun kita nak mendamaikan. Kita kena jumpa orang ni, kena jumpa orang ni. Lincah dan licik itu pasal apa? Pasal kalau dia jumpa dua-dua dia bergaduh. Tapi kalau kita jumpa sebenarnya dia nak baik. Dan kita cakap pada sana sebenarnya dia maksudkan lain. Kita mendamaikan di antara dua manusia, di antara manusia itu dibenarkan di dalam kehidupan. Pasal Tu'mah bin Ubairik itu dia lincah dan licik tapi untuk pergi menyalahkan si Yahudi tersebut. Yang itu tidak dibenarkan. Maka itu pelajarannya. Tapi kita kembali balik kepada Ustaz tadi. Macam mana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Maksudnya pasal kisah Tu'mah tu, Ustaz. Tu'mah tu walaupun nak meletakkan kesalahan itu kepada bukan Islam pun tidak dibenarkan oleh Islam. Subhanallah. Itu begitu indahnya Islam. Subhanallah. Jadi Ustaz Khair sudah 3 taranum yang dibacakan tadi. Kita nak tanya juga nanti soalan berkaitan dengan taranum. Namun kita nak ajak dulu sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, Ustaz Abdul Khair. Kita ada Facebook Ustaz Khair, Facebook My Quran Time, kita ada Sahabah Al-Quran, kita ada Twitter, Telegram kita. Jadi kita nak ajaklah sahabat untuk bergabung dengan kita di Facebook kita Sahabah Al-Quran My #Quran Time, juga My #Quran Time, YouTube, Telegram, Twitter kita di My #Quran Time Official, dan juga Instagram kita My Quran Time Official. Jadi
tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, barangkali ada yang bertanyalah Ustaz Khair, maksudnya saya ni bukan tak nak baca Ustaz, tapi belum mahir lagi, baru belajar awal-awal lagi. Ada yang kata pula, Ustaz, saya ni tak nak baca Ustaz, saya dengar saja Ustaz. Maksudnya masing-masing ada cabaran masing-masing. Jadi kita nak balik pada soalan yang saya ajukan tadi. Ustaz Abdul Khair mungkin boleh kongsi, sebab ada penonton-penonton kita di peringkat remaja nak tahu juga macam mana nak hadapi kalau rasa segan nak baca Quran, ataupun macam mana ni nak buat ni, nak mahir ataupun nak baca Al-Quran, apa cabaran dia. Begitu juga dengan ibu-ibu, ayah-ayah yang kat rumah yang nak belajar Al-Quran tu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit. Okey, terima kasih Ustaz. Pertama sekali mari sama-sama kita melihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi yang menceritakan tentang kelebihan orang yang mahir tentang Al-Quran, maksudnya yang mendalami ilmu Al-Quran. Dan ada juga maksudnya Allah pandang juga, walaupun orang tu tak boleh baca Quran, tapi dia tetap berusaha untuk baca, ada juga ganjaran yang Allah bagi pada dia. Satu hadis Nabi yang menyebut al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran fahuwa yatata'ta' kan, ataupun yataqaqa' tergagak-gagak kan. Falahu ajran, maka bagi dia ada dua kebaikan. Okey, daripada hadis Nabi yang dibacakan tadi, Nabi kata apa? Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Maksudnya kita kata dia duduk, kalau ke akhirat nanti dia duduk sekali dengan orang-orang VIP lah, bahasa mudahnya kita kata. Duduk sekali dengan menteri-menteri. Awak rasa macam mana? Tu maksudnya di syurga lah. Dia menteri di syurga. Menteri-menteri Allah lah maksudnya ni kan. Menteri-menteri di syurga. Para malaikat. Kemudian dalam yang seterusnya pula Nabi kata apa? Wallazi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran tapi dalam keadaan dia tergagap-gagap, tersangkut-sangkut, kok. Kata orang kampung saya, sahabat saya tu ada nama Syafiq, orang kampung dia lah, panggil kok. Ya, maksudnya kita baca tu dalam keadaan tergagap-gagap, susah nak menyebut, tapi kita tetap juga berusaha untuk mempelajari, untuk membaca Al-Quran. Falahu ajran, maka bagi dia dua ganjaran Allah bagi. Ganjaran apa? Nombor satunya ganjaran baca Quran itu sendiri. Ganjaran baca Quran, besar ganjaran baca Quran, bukan sikit-sikit Ustaz. Tak, cuma benda tu tak nampak je, tak jatuh semua atas depan kita kan. Dia kalau nampak tu rasa dah nampak pakat berhenti kerja semua dah Ustaz. Kita duduk atas sejadah baca Quran je Ustaz. Apa pahala baca Quran? Satu huruf Nabi kata 10 ganjaran. Takkan kita baca satu huruf Ustaz? Bismillah pun dah berapa huruf dah. Tak payah kira, jangan bawa kalkulator Ustaz Fadil. Datang Quran time, Ustaz Tamizi bawa kalkulator, dia kata habis baca dia kira berapa dapat pahala. Yang keduanya susah. Bila kita kata apa ni sabar, pahala sabar kan, maknanya berusaha, maksudnya kita sabar. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Orang sabar ni ajruhum, ganjaran ataupun balasan yang Allah bagi bighairi hisab, maksudnya tidak ternilai tinggi, dua pahala yang besar, bukan sikit-sikit, bukan kata satu benda tu satu pahala. Satu tu pahalanya berlipat kali ganda. Jadi maksudnya apa pun kita kena sabar. Bila belajar Quran ni kena sabar, sama ada di peringkat orang yang mengajar ataupun orang yang belajar. Orang mengajar ni kena sabar sebab apa? Sebab dia akan dengar macam-macam pattern bacaan Ustaz. Yang depan kita tu kalau macam-macam. Kalau jenis kita kata yang generasi muda, cara dia baca Quran, cara dia. Yang tua pula baru nak belajar Quran, cara dia baca. Yang pentingnya kita rasa syukurlah, sebab apa? Sebab dia ada kesedaran untuk belajar dan membaca. Tak bayangkan orang tua nak baca Quran, baru nak belajar Quran. Tak, jadi kalau kita rasa kita tak seronok nak dengar bacaan dia tu pun kurang-kurang kita railah. Kita usaha juga. Itu pasal bila dah berumur tu malu tu ada. Ya, malu ada. Rasa rendah diri Ustaz kan? Rasa rendah diri. Jadi bila ada kesedaran itu sebenarnya bagi para guru, pengalaman ustaz lah maksudnya ustaz meraihkan dan mungkin ustaz ada 1-2 tips lah untuk pengajar pendidik untuk yang ialah untuk anak kecil ke remaja ke, untuk cikgu-cikgu orang dewasa ni, 1-2 tips agar tetap bersabar. Yang baca tu memang kena bersabar dah kan. Ini cikgu nak ngajar ni. Sampai ada yang cikgu yang kata macam ini memang apa istilahnya benak kan. Kalau dah keluar kataan dia cikgu macam mana? Jadi sila. Jadi kalau kita kata
tips mengajar Quran ni, tipsnya memang kena sabar. Sabar. Tak boleh itu je tipsnya. Ya. Kena sabar. Kalau tak sabar tu dia itu yang kita kata keluar ayat yang macam-macam. Dengan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya keluar dari seorang guru. Menyebabkan orang yang nak belajar tu jadi kecil hati. Itu lagi jadi orang makin dia punya kesannya orang akan makin jauh dengan makin Quran. jauh daripada Quran. Makin jauh dengan Quran. Jadi terima kasih Ustaz berkongsi tadi tentang pengalaman mengajar, dan sebenarnya perjuangan mengajar dan belajar Quran ini untuk kita menjadi khairukum kan, untuk menjadi orang yang terbaik mengikut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di samping usaha mengajar belajar ini, kita sebenarnya cuba untuk membina iman sebenarnya. Pasal orang-orang yang ada masalah hati, salah satunya kerana Al-Quran ini dipandang istilahnya tidak berkesan ya. Kalau sebelum ini kita pernah baca afala yatadabbarunal Quran di dalam Al-Quran ini, dalam surah An-Nisa ini, pasal orang-orang munafik itu dia selalu je dengar Nabi baca tapi dia tak terkesan. Dia tak terkesan. Jadi bila kita belajar dan juga mengajar ini, harapnya ia memberi kesan, dan kita nak jadi orang yang sentiasa beriman dan beramal soleh yang Allah sentuh pada halaman 98 ya. Mari sama-sama kita lihat ayat 122, dan apakah ganjarannya ya. Pasal iman dan amal soleh ini bukan sekadar angan-angan kosong yang Allah sampaikan pada ayat 123 dan ayat 124. Jadi mari kita sama-sama ulang kaji ayat 122 hingga ayat 124 agar kita beriman beramal soleh, baca Quran, buat baik ini memang kena buat bersungguh-sungguh, berbaloi. Kalau Ustaz cakap tadi ya, yang Allah balas bighairi hisab itu tadi. Di sini Allah cakap di dalam ayat 122 khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ya, pergi ke hotel Ustaz ya, selalu saya bawa contoh ni, pergi hotel yang cantik. Anak saya baru ni saya pergi ke sungai je. Kan kata abah boleh tak duduk sini sampai minggu depan. Allahuakbar. Dia kata besok abah nak masuk studio dah. Kan? Jadi bila sesuatu yang indah itu memang kita nak kekal selama-lamanya, dan Allah tawarkan kerana tuan-tuan yang istiqamah baca Quran, wa yatata' pun ya, kokak pun, tetapi kesannya berbaloi forever di syurga. Mari kita sama-sama baca. Okey Ustaz, tadi kita dah dengar nahawan Ustaz. Kemudian sikah, kemudian ros. Jadi kita nak dengar pula taranum yang seterusnya yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair, ayat 122, 123, 124 saya. 3 ayat. Kena taranum lain Ustaz. Ya, taranum. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من
فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, masya-Allah Ustaz ya. Bacaan ayat 122, 123, 124 ini memberi semangat kepada kita bahawa sebenarnya wa'dallahi haqqa ya. Janji Allah yang betul, yang tak betulnya adalah janji daripada syaitan. Syaitan ni dia bagi janji-janji tapi semuanya angan-angan kosong dan dia menganjurkan kita angan-angan kosong ya. Allah ingatkan sekali lagi pada ayat 123, laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab ya, bukannya angan-angan kosong kamu dan juga ahli kitab, tetapi siapa yang buat amalan yang tak baik akan dibalas ya, dan tidak ada yang boleh menolong ya, tidak ada wali, tidak ada pelindung dan juga tidak ada penolong. Nabi Isa tak boleh tolong orang Kristian, Nabi Musa tak boleh tolong orang Yahudi, dan Nabi Muhammad pun tidak boleh tolong orang Islam kecuali orang Islam kita sendiri yang wa may ya'mal. Ustaz ni kalau ustaz mengajar bahasa Arab, ya'mal ini dalam bentuk mufrad ustaz ya. Tetapi bila sampai kepada faulaika yadkhulunal jannah, ada iltifat, ada perubahan dekat situ. Tiba-tiba jadi ramai pula ya. Pasal apa? Pengalaman tuan-tuan belajar al-Quran, masing-masing rasa perit masing-masing ustaz ya. Kepayahan yang tadi kokak tadi tu, yang tak itu masing-masing rasa, tetapi tuan-tuan sekalian kita yakin bahawa sebenarnya Allah beritahu wa may ya'mal, masing-masing beramal. Jangan kita kisah pasal orang lain, kita sendiri yang menghadapinya. Tapi nanti salah satu daripada nikmat besar di akhirat nanti, kita jumpa juga orang yang kokak-kokak juga bersama-sama, dan kita cakap berbaloi, kita ambil masa belajar, bersabar kerana Allah memasukkan kita kepada yadkhulunal jannah, dimasukkan ramai-ramai ya. Kita berjumpa dengan ayah kita yang ajar kepada guru kita, wala yuzlimuna naqira wala yuzlamuna naqira, Allah tidak zalimi walaupun ke atas biji benih biji kurma tu ada tumpuk tu sikit gitu pun Allah tidak zalimi. Jadi subhanallah, ini motivasi Allah di dalam al-Quran ni mantap ustaz ya. Dia punya skrip dia yang kalau kita uslubnya bagaimana Allah memberi semangat. Jadi bila bercakap tentang semangat membaca al-Quran ini ya, mungkin Ustaz Tarmizi, Ustaz Abdul Khair mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan ustaz. Betul ustaz. Semangat ustaz kita tengok tadi Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair baca tadi ustaz dengan bacaan yang begitu bersemangat sekali, dan saya perhatikan dengan begitu banyak sekali pelbagai variasi bacaan. Ada lagu ni, ada taranum ni, ada taranum ini, dan ada juga yang kata ustaz, dia kata bayah taranum baca Quran ni kata asal bunyi je. Contoh itu orang Perak itu je dia orang Perak. Macam orang Perak. Okey. Maksudnya dak bertegan dua dia. Dak payah kata macam gitu je dia contoh. Jadi adakah boleh ustaz kita al-Quran ini kita baca asal bunyi je, ataupun kita nak katakan asbun saya asbun asbun istilah. Jadi mungkin ustaz boleh komen sikitlah, sebab ada kadang-kadang ada pandangan-pandangan kata bacaan al-Quran ni dia ada tahqiq, tak ada taranum, dia ada tahqiq, tadwir, tartil, kan, hadar. Jadi taranum ni mari mana pula katakan malah sebenarnya bila istilah hadar tu pun dalam Quran tak jumpa punya, ada tilawah je kan. Jadi mana pula hadar muncul. Lepas tu ada pula tadi ras lah, ada bayati tak jumpa, baitun adalah kat sini. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Okay, ustaz, kalau kita tengok pandangan ataupun pemikiran setengah-setengah orang, dia kata macam Ustaz sebut tadilah, dah baca Quran je lah, tak payah duk sibuk-sibuk suara sedap. Tapi walaupun macam tu, hakikatnya nanti dia pun masa tarawih cari orang suara sedap juga. Dia kata suara sedap tu taranum. Sebenarnya tak, suara tak sedap pun taranum juga. Tapi taranum dia sendirilah. Taranum ikut suka kita rasa ni kan. Maksudnya macam sama juga macam orang baca Quran. Bila dia tak baca tu, maksudnya dia tak belajar tajwid, dia baca ikut selera dia lah, ikut suka dia. So, kalau kita kata maksudnya setengah orang kata, ada pula orang yang kata dari mana datang taranum pula kalau kita kata, sedangkan apa ni kita kata macam dia ambil dalil daripada apa dalam surah Al-Muzammil kan, dalam surah Al-Muzammil kita apa ni ayatnya apa auzid alaihi warattilil qur'ana tartila,
Baik, so dia cuba buat perbandingan dengan apa ni, kalau kita kata dalam ilmu tajwid disebut maratibul qiraah tu. Kalau maratibul qiraah ni mungkin kita boleh terjemahkan sebagai tempo dalam bacaan. Ada tahqiq, ada tartil, ada Hadar. ada hadar. Di itu tadwir dan hadar kan, ada 4 bentuk bacaan tu. So dia kata ni dalam Quran pun sebut tartil. Yang Quran pun ratilil Quran tartila. So pada saya, yang saya nampak dua benda yang berbeza sebenarnya. Kita kata sebab kadang-kadang ada setengah-setengah istilah itu digunakan pada satu kalimah itu digunakan pada tempat yang berbeza ataupun pada konteks ilmu yang berbeza. Jadi pemahaman kehendak kita kata maksud bagi kalimah yang digunakan tu perlu kita lihat daripada konteks ilmu tu sendiri. Contoh macam yang dalam kita kata di sana tadi tartil dalam ilmu tajwid itu merujuk kepada maratibul qiraah. Tapi yang saya nampak dalam surah Al-Muzammil itu merujuk lebih besar lagi. Maksudnya bila kita kata kesimpulan yang boleh kita buat bila sebut warattil Qur'ana tartila ni, maksudnya kita baca Quran dengan husnul adab. Maksudnya penyampaian yang bagus. Bila kita kata penyampaian yang bagus ni, dia tidak hanya semata-mata tertumpu kepada kita sebutan huruf tu mesti tepat, kan? Cara penyampaian. Maksudnya kita kena belajar macam mana cara kita menyampaikan ayat Quran yang kita baca. So maksudnya perlu ada, maksudnya bila kata dalam tartil itu ada package dia. Ada package dia. So apa package dia? Nombor 1 mesti tajwid. Benda tu memang tak boleh lagi dah. Ulama kata apa? Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Ustaz kan? Membaca al-Quran dengan tajwid itu hatmun lazim. Benda yang wajib. Tak boleh nak tidak. Bila kita sebut lazim, orang pergi Mesir Ustaz tak? Ustaz ada Mesir kan dulu kan? Bila kata lazim la budda lah. Tak ada pilihan. Suka tak suka lazim. Tu benda yang tidak boleh kita tak boleh pisahkan dengan al-Quran. Kemudian husnu ataupun kita kata at-tahsin as-saut. Perlu kita memperelokkan suara kita sebab ada hadis-hadis Nabi yang menyebut tentangnya. Zayyinul Quran bi aswatikum dan sebagainya. Itu adalah sebahagian daripada tartil. Dan yang seterusnya kita memahami maksud yang dibaca. Sebab tanpa kita memahami, macam mana nak datang tadabburnya Ustaz kan? Macam mana nak datang kita rasa zuk, orang panggil kata rasa zuk dengan ayat yang dibaca. So tiga benda, tiga elemen ni memainkan peranan yang penting untuk menghasilkan tartil bil Quran. So bila sebut tartil saja maksud tajwid, kita tidak menolak, tetapi kalau kita nak kata dia tartil itu adalah wajib bertajwid, tak kenalah. Sedangkan benda tu dia luas lagi. Kalau kita tengok dalam tafsir pun kan dia ada maksud-maksud dia. Memang menyebut huruf dengan baik antaranya, kemudian tidak tergagap-gagap antaranya. Maksudnya fasih dengan lidah yang fasih kan. Wallahu a'lam. Itu pada pandangan yang anda nampak dalam alhamdulillah. Itu yang penting sebenarnya bila kita bercakap sesama sendiri. Kalau kita pergi ucapan pun dia ada tempo kan, dia ada kalau benda yang penting tu ditinggikan, itu baru cakap dengan manusia. Hatta kita kalau kita khutbah Jumaat Ustaz kan, ada je macam intonasi yang baik baru orang tak ngantuk Ustaz kan. Itu sebabnya kalau dalam surah Yasin pun ada bercakap tentang illal balagul mubin. Balag itu cara how-nya, mubin itu dengan isinya itu dua-dua digabungkan, itu adalah cara yang itu sebabnya balag ada kaitan dengan balaghah, banyak ilmu yang perlu untuk kita bercakap, apatah lagi kalau kita membaca kata-kata percakapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah pencerahan yang amat cerah hari ini sebenarnya yang mungkin kita boleh menyambung, tetapi kita sudah berada di hujung rancangan kita pada hari ini. Kita doakan agar Allah berikan kepada kita kefahaman, kemampuan untuk tilawah pada malam dan siang, dan kita sentiasa dicerahi dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar surah An-Nisa yang kita kaji sekarang ini, yang kita belajar, yang kita baca, menambahkan lagi iman dan membahagiakan keluarga dalam rumah kita dan juga institusi di luar rumah kita. Sama-sama kita jemput pada Ustaz Abdullah Khair untuk membaca doa. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا
ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdul Khair bin Jalil sebagai tetamu jemputan kita pada hari ini, mencerahkan beberapa perkara dan kita membaca mengulang kaji halaman 95 hingga 98 sebentar tadi, yang moga-moga inilah kesedaran yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Ini satu platform di mana kita mewakafkan, ya, wakaf kepada ummah ini untuk terus kita dapat berkongsi perjuangan Al-Quran dan dalam masa yang sama kita dapat melebarkan pendidikan ilmu wahyu ini ke setiap rumah, kepada institusi-institusi, dan lebih ramai lagi pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat sedar bahawa Al-Quran ini penting kerana ia memimpin sampai ke syurga. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 11 malam pada malam ini, dan juga 6 pagi. Sesi ulang kaji kita ini dibawakan oleh Mofas, dan insya-Allah kita bertemu lagi Ustaz. InsyaAllah. Ya, Al-Quran Time, baca Terima kasih. faham insya-Allah.